Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Tarmizi kerana sudi menerima untuk diperbuat pada hari ini berkaitan isu pergaulan bebas di sekolah. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Syazari Asri bin Mansur dan rakan saya Muhammad Nazan bin Nazri. Kami berdua merupakan pelajar UPSI semester 3. Okay. Baiklah, untuk soalan pertama apakah pandangan terhadap pergaulan bebas di sekolah? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada saudaraku Zairi dan juga saudara Nazahan. Okey, kerana sudilah menjemput Sir, okey, untuk ditemu bualah mengenai tajuk perbualan pula, pergaulan bebas di sekolah. Okey. Pertama sekali saya bagi tahu yang Sir ni sebenarnya guru sekolah rendah, okey, dan dia punya ruang lingkup pergaulan bebas bagi kategori sekolah rendah ni dia tak luas sangat macam sekolah menengah. Okey, sekolah menengah ni pergaulan bebas tu lebih jelaslah berlaku sebab sekolah rendah ni tahun 1 kan. Korang akan nampak lah tahun 1 bertepuk tampar lelaki perempuan sebab dia orang masih lagi kanak-kanak. Dia orang punya biologi badan dia orang pun berbeza. Okey. So, apakah pandangan Sir terhadap pergaulan bebas di sekolah? Okey, sebagi secara general lah mengenai pergaulan bebas di sekolah. Okey, sekolah rendah dan menengah lah secara general, especially sekolah menengah. Okey. Sememangnya pergaulan bebas di sekolah terkawal. Okey, terkawal. Saya sebut dalam lingkup dalam pagar sekolah lah. Terkawal. Okey. Terkawal tu sebab apa? Sebab ada aspek pendisiplinan yang dijalankan oleh setiap guru dengan cogan kata setiap guru adalah guru disiplin. Kedua, dengan undang-undang sekolah yang menekankan, okey, sangat menekankan kepada larangan perhubungan bebas, okey, di sekolah. Dan yang ketiga juga kita ada nilai-nilai murni lah yang diterapkan di sekolah bertepatan dengan FPK. Seperti kita tahu FPK itu apa? Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mana ingin membentuk pelajar secara holistik kan. So bila nak bentuk pelajar secara holistik, haruslah ada nilai-nilai murni yang diterapkan sepanjang masa di sekolah. So pergaulan bebas di sekolah agak terbatas. Tetapi bila bercakap di luar sekolah, okey, kita dapat lihatlah pelbagai masalah-masalah sosial yang berlaku, yang seperti mana kita dapat tahu di TV, maksud saya di media massa mengenai hubungan luar, macam hubungan di luar nikah di antara pelajar, dilaporkan kes sumbang mahram antara pelajar dilaporkan. Okey, memang berlaku. Okey, memang berlaku. Tetapi dalam ruang lingkup sekolah, insya-Allah semua terkawal. Itu pendapat saya lah. Okey, Sir. Terima kasih. Seterusnya kita pergi ke soalan yang kedua. Adakah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan di sekolah menjadi kebiasaan? Okey. Pergaulan antara lelaki dan perempuan adalah kebiasaan lah, menjadi kebiasaan. Tetapi pergaulan bebas di sekolah jarang kita jumpa dan kalau ini sudut pandang guru, tidak akan berlaku di depan guru lah. Takkan kot pelajar tu buat depan guru kan. Dan tetapi saya tahu memang ada juga sekolah rendah pun ada kes-kes yang dilaporkan, tetapi kalau sekolah rendah macam tidaklah berlaku tiap-tiap hari, dia setahun sekali ataupun 3 tahun sekali. Dia punya kes yang melibatkan pergaulan bebas lah. Tetapi untuk sesuatu perkara pergaulan bebas itu berlaku secara terang-terangan di sekolah, mungkin tidak menjadi kebiasaan lah. Okey, itu. Okey. Soalan ketiga, bagaimanakah setiap sekolah menangani isu ini? Okey, soalan ni sangat bagus. Okey, pihak sekolah, okey.
pertama dia nak menangani isu ni, pertama dia ada prevention, okey, iaitu yang sudah awal tadi tu, iaitu prevention, pencegahan. Kita nak cegah dulu kan. So ada undang-undang, setiap guru ada pemantauan, betul penerapan nilai murni dalam sekolah. Tak kisahlah melalui PDPC ke, melalui secara langsung ataupun tidak langsung di sekolah. Okey, dan juga kita juga ada pegangan agama lah. Okey, pihak sekolah juga perasan tak kebanyakan sekolah-sekolah yang SK akan menekankan nilai agama yang sangat kuat daripada sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah. Kita sangat tekankan dari segi aspek pemakaian pelajar perempuan, aspek pergaulan di antara lelaki dan perempuan di sekolah menengah dan juga sekolah rendah, batas-batas aurat, semua itu ditekankan melalui nilai-nilai agama, especially lah kelas-kelas agama, itu pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Arab. Okey, ada ustaz dan ustazah akan mengambil tanggungjawab itu mengajar secara langsung untuk batasan-batasan pergaulan bebas. Okey, bagaimana pula kalau isu ini dah berlaku? Pertama, kita akan buat laporan kepada guru disiplin. Guru disiplin akan panjangkan kepada penolong kanan HEM. Penolong kanan HEM akan panjangkan kepada guru besar. Jika ada perlu tindakan polis, guru besar akan menyuruh guru disiplin atau memberi arahan kepada guru disiplin untuk membuat laporan polis jika ada masalah berlaku. Pergaulan bebas, iaitu contohnya sumbang mahram dan sebagainya, di sekolah akan dilaporkan kepada polis dan mengambil tindakan. Kerana the best way untuk ambil tindakan adalah melalui polis lah, sebab guru-guru tidak diberi kuasa untuk melakukan hukuman, punishment kepada pelajar. So, the best way untuk guru-guru, selamatlah untuk guru-guru ambil tindakan adalah melalui laporan polis. Okay, itu sajalah untuk soalan tersebut. Okey, sekian daripada saya, 3 soalan tu. Terusnya saya silakan kepada Nazan. Okey, cikgu. Terima kasih sebab bagi kongsian yang sangat jelas. Untuk soalan seterusnya, apakah peranan ibu bapa dalam mengatasi isu pergaulan bebas dalam kalangan pelajar? Okey, terima kasih Nazhan. Okey, soalan yang bagus juga. Peranan ibu bapa, ya. Okey, Kuzairi, Nazhan, sebenarnya the first teacher dalam hidup manusia adalah parents. Bukannya guru dekat sekolah. Guru sekolah bertindak sebagai suplemen ataupun pelengkap saja, tetapi yang menghudi nahoda kapal pelajar tersebut adalah parents sebenarnya. Tunjang dan kata kunci untuk kemenjadian pelajar adalah ibu bapa. Okey, macam mana ibu bapa boleh nak kawal pelajar ni lah untuk tidak bergaul bebas ni? Mudah saja. Kat rumah ada dua lah peranan. Pertama, peranan agama yang diterapkan oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Okey, peranan ini sangat penting. Tak kisahlah agama Islam ataupun agama Kristian, Buddha ataupun agama Hindu, menerapkan nilai-nilai agama ini sangat-sangat membantu pelajar tidak melakukan pergaulan bebas. Okey, penerapan melalui, kalau kita ambil contoh Islam lah kan, penerapan melalui menjaga solat, sebab solat itu tiang agama. Okey, penerapan melalui ibadah-ibadah yang lain, penerapan melalui pemakaian yang menutupi aurat. Okey, penjagaan muhrindah mahram melalui salam. Kamu tahu juga kan, salam kalau anak perempuan salam dengan pakcik adalah haram, tak boleh salam. So, penjagaan batas-batas tu dijaga dari sekecil awal 1 tahun sampai diorang besar. Itulah peranan ibu bapa. Itu dari segi konsep agama lah. Yang kedua, peranan ibu bapa boleh kita terapkan melalui konsep biologi, iaitu yang mana ibu bapa boleh menceritakan tentang kita dah belajar lah, kita dah tahu bahawa Kementerian Pelajaran pun menekankan pendidikan seks di seawal di sekolah rendah lah, yang telah dimasukkan dalam buku PJ lah. Kalau kita buka buku pendidikan jasmani dah masuk dah. Okey, ada juga pendidikan sains lah dah masuk mengenai pendidikan seks lah. Okey, so ibu bapa dekat rumah boleh ajar. Okey, boleh ajar dia punya
pros and cons, dia punya keburukan-keburukan pergaulan bebas perhubungan yang tidak sepatutnya itu, apa kesannya terhadap badan, apakah impak kepada kesihatan, semua dapat kita ibu bapa berikan. Dan apa yang dilakukan di rumah tersebut dikukuhkan lagi di sekolah, ada pertautan di antara ibu bapa dan juga guru-guru, ada kesinambungan. Maka insya-Allah lah pergaulan bebas dapat dikekang. Kenapa? Ada permulaan pencetusnya di rumah dan disambung di sekolah, iaitu tugas guru-guru dan juga tugas ibu bapa memegang peranan penting dalam membentuk jati diri anak-anak kita. Itu untuk jawab soalan itu. Okay, cikgu. Terima kasih atas perkongsian yang sangat perinci tentang peranan ibu bapa terhadap pergaulan bebas antara pelajar. Soalan yang kelima adalah adakah isu pergaulan bebas ini dibangkitkan dalam setiap kali mesyuarat PIBG bagi menunjukkan bahawa isu ini adalah sangat dititik beratkan oleh pihak sekolah? Okey, soalan yang bagus mengenai PIBG tu kan. Okey. PIBG ni selalunya isu saya bagi tahu dululah untuk apa itu situasi mesyuarat PIBG. Mesyuarat PIBG ni mostly adalah perkara berbangkit. Katakan sekolah tu tak ada isu pergaulan bebas, takkan dibangkitkan langsung. Sebab key point dia berada di tahap yang membimbangkan. Untuk sekolah-sekolah yang ada isu pergaulan bebas di tahap yang membimbangkan, of course, PIBG akan bangun bangkit. Parents akan bangun bangkit. Kalau parent tak bangun, cikgu yang dalam PIBG pun akan bangun bangkitkan mengenai masalah inilah dalam mesyuarat tersebut. Dan selalunya apabila dibangkitkan, ditekankan kepada semua ibu bapa yang hadir dalam mesyuarat tersebut untuk menjaga, mengawasi, monitor pergerakan anak-anak, perhubungan anak-anak, pergaulan anak-anak. Okey, sangat pentinglah. Okey, so PIBG memainkan peranan penting sebenarnya untuk bukan setakat saja memberi kesan kepada menghalang pergaulan bebas, tetapi terhadap isu-isu lain jugalah. So soalan ini sangat bagus. Ya, PIBG akan menjadi antara faktor yang dapat mengekang pergaulan bebas ini. Terima kasih untuk soalan tu. Okey, terima kasih cikgu. Untuk soalan yang terakhir berbunyi, adakah terdapat cara untuk mengatasi perkara ini lagi meningkat, terus meningkat untuk masa akan datang? Okay, this is a very good question juga. Okay, sebenarnya kes pergaulan bebas ini semakin menjadi-jadi apabila generasi demi generasi ataupun kita panggil makin tua dunia ni, makin meningkat umur dunia, makin menjadi-jadi kes tersebut. Okay, sebab apa? This is simple punya jawapan, dia adalah disebabkan internet. Okay. Internet memainkan peranan negatif. Okey, kebaikan dia pun banyak, tetapi saya percaya 60, 70, 80% negativity tu datang daripada internet. So macam mana nak tangani? Ibu bapa seboleh mungkin pada usia yang mungkin, jangan bagi anak pegang tablet, pegang telefon di awal usia. Jangan sesekali bagi mereka pegang. Sebab pertama, memang dia akan ganggu psikologi, dia ganggu intelektual anak-anak. Memang ada. So, ada kajian dapati anak-anak yang pegang tablet seawal muda usia, mereka mempunyai masalah delayed speech. Okey, apa dia orang punya delayed speech tu apa dia? Pertuturan diorang lambat. Diorang tua baru boleh bercakap. Pada soalnya orang umur 1-2 tahun, kalau tengok zaman dulu 2 tahun pun murid pelajar dah boleh bercakap dengan budak-budak tu dah boleh, kanak-kanak tu dah boleh bercakap dengan baik. Okey. Tetapi sekarang kamu akan nampak umur 2 tahun tidak boleh bercakap. Sebab apa? Dia fokus kepada tablet ataupun internet tu lah, pada telefon tu. So, kekangan dia perlu ibu bapa untuk menghalang ataupun menghadkan penggunaan tablet. Sebab apa? Tidak ada kawalan sebenarnya. Even though kalau korang buka YouTube for Kids, dalam YouTube for Kids pun masih ada lagi elemen-elemen negatif yang tidak dapat ditapis pun oleh
oleh YouTube tersebut. Kenapa? Tapisan yang dilakukan oleh YouTube pun menggunakan algoritma. Algoritma tu tak boleh nak baca semua dan masih ada lagi terlepas dalam YouTube Kids. So sebaik-baiknya kawal penggunaan telefon sehingga diorang cukup dewasa. Bukan mumais mumais boleh berfikir, balik pun boleh berfikir. Tapi saya rasa sampai diorang matang untuk pegang telefon baru kita bagi. Contohnya mungkin form 4 ataupun form 5 lah. Jangan bagi terlalu awal. Kesan dia sangat-sangat teruk. Sebab murid atau pelajar senang mendapat akses kepada laman-laman web yang tidak memberi manfaat langsung lah, ataupun laman web yang terus menjurus kepada penggalakan perhubungan pergaulan bebas. Yang kedua adalah rancangan-rancangan TV lah. Rancangan-rancangan TV sekarang kalau kita tengok even though Malaysia ataupun luar negara punya rancangan tidak bahasa mudahnya tak senonoh jugalah kan. Ada unsur-unsur hedonism, istilahnya hedonism dalam rancangan-rancangan tersebut yang mana menggalakkan pelajar ataupun murid-murid untuk melakukan pergaulan bebas. So sepatutnya pantauan tu berlaku pada telefon dan juga apakah tontonan pelajar tersebut dari segi dalam TV ataupun melalui, kalau sekarang ada Netflix semua tu kan, pun kena kawal juga. Sebab benda-benda tu akan memberi faktor utama atau memberi impak utama dalam mewujudkan tu pergaulan bebas di antara pelajar. Itu je. Terima kasih cikgu atas perkongsian yang dan penerangan terhadap pergaulan bebas ini. Terima kasih juga atas masa yang diberikan pada pagi ini. Saya serahkan kembali kepada Huzairi. Terima kasih Lahan. Terima kasih kepada Dr. Mizi atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Ini merupakan ilmu yang baru bagi kami berkaitan pergaulan bebas sekolah, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sebab bantu kami dalam melaksanakan perbualan ini. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.